Kitab Hikam ni tuan-tuan, satu kitab yang sangat menakjubkan. Itulah pandangan ulama, pandangan mana-mana ulama yang telah memberi komentarinya, yang telah memberi syarahnya, merasakan kitab Hikam ni sangat menakjubkan. Di antara sebab mengapa kitab Hikam ini menakjubkan, kerana boleh dipahami oleh semua peringkat orang beriman mengikut taraf pemikiran masing-masing dan memuaskan hati tiap-tiap peringkat. Kalau kita guna istilah, kalau orang kampung baca, dia faham cara kampung pun dia puas hati. Kalau orang yang cerdik, dia baca dan dia faham mengikut kecerdikan dia, dia puas hati. Ahli fiqh baca, ulama fiqh baca, ulama fiqh pun puas hati. Ulama tasawuf baca, ulama tasawuf pun puas hati. Sebab itu boleh diuraikan maksud satu-satu hikmat dalam kitab Hikam itu mengikut taraf pemikiran orang yang nak menerangkan. Sebab itu kalau kita baca syarah kitab Hikam ni tuan-tuan, terdapat macam-macam keterangan, macam-macam syarahnya. Kalau kita buka kitab Hikam Melayu yang selalu dikaitkan dengan Tok Pulau Manis, Hikam Melayu ni ialah kitab Hikam yang diterjemah dan disyarahkan oleh seorang ulama dari Terengganu yang dikenali dengan Tok Pulau Manis. Kalau kita baca kitab Hikam itu pun, Tok Pulau Manis sendiri dia kata, aku syarahkan kitab Hikam ini kerana permintaan saudara-saudara ikhwan yang belajar ilmu tasawuf, dan aku syarahkan sesuai untuk peringkat orang yang mubtadi, golongan mubtadi. Golongan mubtadi ini golongan orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Jadi syarah kitab Hikam yang dibuat oleh Tok Pemalin itu ialah untuk orang yang baru belajar, baru menceburkan diri ilmu tasawuf. Syarahnya itu disesuaikan untuk orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Tapi apabila kita baca, kadang-kadang sangat tinggi, ada juga tempat-tempat yang tertentu, hikmah-hikmah tertentu sangat tinggi. Mungkinlah Tok Pulau Manis ini dipikirkan mubtadi itu seperti mubtadi itu ialah orang-orang mempunyai pemikiran yang sesuai sesuai untuk digunakan memahami syarah kitab Hikam yang dibuatnya. Selain daripada mubtadi, ada golongan mutawassit, pertengahan, golongan muntaha, golongan yang tertinggi. Jadi kitab Hikam ni boleh dibaca oleh semua golongan, memuaskan hati, menakjubkan. Kalau kita baca kitab Iqadul Himam, syarah kepada Hikam yang disyarahkan oleh Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ni seorang ulama berasal daripada Maghribi, meninggal dunia pada tahun 1266 Hijrah, kira-kira hampir 200 tahun yang lepas. Ulama Maghribi, ulama tasawuf memang ramai berasal dari Maghribi,
Kebanyakannya mereka mati bukan di Maghribi, mereka mati tersebar ke seluruh dunia. Mati di Mesir, meninggal dunia di Mesir pun ada, di Libya pun ada. Kurang-kurangnya di Libya ada beberapa orang yang meninggalkan apa itu, kalau di sini pondok lah, tapi di Libya dikenali Manaroh. Misalnya ada Manaroh Syekh Zaruk, Manaroh Syekh Abdul Salam Al-Asmar. Itu merupakan kalau di sinilah pondok orang sufi yang berasal daripada Maghribi, bernama Syekh Abdul Salam Al-Asmar. Syekh Zaruk memang terkenal ya. Kalau kita tengok baru-baru ni ya, orang-orang yang berpaham Wahabi meruntuhkan pusat-pusat pengajian Islam ni. Tahun 95 saya melawat sana. Manaroh Syekh Zaruk, Manaroh Syekh Abdul Salam Asmar ni sudah bertukar menjadi macam college universiti Islam. Diajarkan berbagai perkara agama, termasuklah menghafal Quran. Jadi kita berbalik semula kalau kita buka kitab Iqadul Himam, syarah hikam yang dibuat oleh Ibnu Ajibah, di sana dalam pendahuluan, dalam muqaddimah syarah itu, dia katakan ada seorang ulama yang saya lupa malam ni. Ulama itu kata kitab hikam ni sangat menakjubkan. Kalaulah di dalam Islam dibenarkan, kalaulah dalam agama Islam bacaan dalam sembahyang itu dibenarkan oleh Allah untuk selain daripada Quran, maka kitab hikam ni patut dibaca ya, sangat patut untuk dibaca dalam sembahyang. Sampai begitu saya lupa ulama yang bercakap. Tapi bukanlah bermakna kitab hikam tu bertarak Quran, tidak. Dalamnya maksud yang terkandung dalam satu-satu hikmah itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.